cuy. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke Channel Dura. punya. Kita nak cerita pasal race breakdown, gravel race galore yang berlangsung pada 18 Disember 2021 di Bacok, Kelantan. Monsoon race, babe. Monsoon race. Berangin. Terus pada ni, sebab tadi korang dah tengok intro, kita sekarang terus pada breakdown benda-benda yang kita shoot pada GoPro kita orang. GoPro kita orang ni, kita setiap seorang adalah ada dekat basikal aku, ada dekat basikal ni. Kalau nak tahu pasal macam mana kita letak GoPro dekat gravel bike, nanti kita akan cerita dalam Next episode. Okay. Race organizer by Something Cycle Works. Geng yang Kelantan lah. Memang awesome, memang baik semua. So ni flag off. Participants ni banyakkan kawan-kawan sendiri lah. Itu yang buat epic dan seronok tu. Sebab setiap kali kita orang pandang kiri kanan, kita kenal siapa rider tu. Event ni starting point dia, diorang sewa tempat resort, nama dia Sri Nipah Resort. Jumpa report. Hai Akasha. Macam bilik yang dekat Velfire putih tu, tu kita orang stage tu, bilik kita orang bak kita aku. Marai. Ini kira basically jalan-jalan kampung lah. Ramailah rider dia kita kenal. Macam depan tu Ijam, ada Hafiz J, ada brother yang Stylo ni, Stylo Milo. Ini satu. Yang tu yang pakai basikal yang sop pendek tu, baju hitam yang Oh panjang ni tu. Ahmad tak silap nama Facebook dia baru add aku kat Facebook. Saya maaf tak berapa kenal. Alamak yang dah lama tak jumpa, dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi crowd dari gravel ni dia unik dan orang-orang dia Awesome. ada taste. Sini dah ramai start pick up speed tau. Dalam maintain pun 40 plus 20. Memang laju lah. Dekat sini Dura racing ni lebih baik daripada aku lah. Sebab aku banyak duduk belakang. Sebenarnya Nick belakang aku, dia tak jauh mana pun. Aku takut. Nama tak ada jadi aku takut. So aku more to follow Dura je lah. Ni kira dalam peloton ni ramai yang legend dan ramai yang orang baru lah. Macam Jadi legend, orang legend kalau kita tengok tu yang buat kasut neon tu, tu bujung. tu bukan kasut, tu Velotus. Oh betul. Ya, suka pun. Dan Ijam bikepacker, dia kenal lah, kalau kenal Velo Express KL lah, tu dia orang lah. Dia orang memang off pergi race. Bikepacking dari KL sampai Bacok, Kelantan, memang rare dan kaki kuat. Kita nampak ni Aril sebelah kita orang. Lagi siapa tu, dua orang tu yang tu geng Kelantan kan. Cycle Works ni kan. Geng-geng Noah lah, geng-geng Noah, geng-geng Diverge Kelantan. Kita orang tahu lah, boleh nampak lah ada background daripada road bike. Dia orang transition kepada gravel bike. Ni bottleneck. Aku tak ada dapat footage masa monsoon mula-mula masuk yang kelang kabut tu. Bottleneck. Aku lupa. Oh, aku putus dengan Dura terus. Bye bye. Dura kat depan lah. So kat sini aku dah duduk belakang lah. Ada peluang untuk ke depan, tapi kena pandai tackle space. Kena pandai menyelit ke depan lah, macam jambore. Aku pun tak pernah race jambore, tapi kira dia punya konsep tu sama. Dekat sini kita boleh nampak lah ada beza fitness orang yang experience dengan orang yang baru. Jadi ada sikit konflik. Jadi konflik tu boleh settle, cuma masa race tu ada orang mungkin stress lah. Macam ni aku almost kena block. Bukan konflik lah, more to handling issue lah. First time kan. Okay, depan ni aku sekarang ni masih menunggu point man aku belum muncul. Tapi sekarang aku ikut je Aril dan Diverge biru, Diverge hijau ni nama dia Azman, atau budak sana panggil Jemeng. Geng-geng Something Cycle Works, geng-geng Noah dan Dino semua. Kira aku dapat hang on, kira dapat pakuk grup-grup yang ada strength. Sebab kita orang masa ni dah realise kita orang dah terlambat nak tangkap balik grup nombor 1. Grup nombor 1 tu Haruk. Nombor 1 geng-geng SCW ada. From Specialized Khalif depan. Yang tu ada lagi 2-3 tapi tak kenal. Tu dia. Point man aku dah keluar. Apin. Jadi nak kena budget lah, speed berapa, pace berapa. Tapi budak ni nyak sebab race kan, lagipun excitement.
Okay, yang sini time ni aku nampak kau Dura, tapi aku tak boleh nak catch up lagi lah. Dura footage lah. Okay, ni Daniel. Tak tahu kenapa dia keluar kaki, tapi sebab dia mungkin nak beritahu lah memang belok kanan. Sebab ramai orang kat sini dia terus. Dia orang tak tengok signboard apa kecil tu, arrow. Kat sini memang nyak. Ini speed kalau tengok dekat meter tu 38 ke 34, aku tak nampak sangat. Tapi dekat atas gravel 34 tu dah kira nyak. Dah laju tu. Laju. Sebab grup depan tu kita orang dengar dia orang nyak 35. Jadi grup yang ini cuba untuk tangkap grup depan, tapi tak boleh. Memang tak dapat sebab grup depan tu lagi harut. Sebab dengar-dengar yang depan-depan tu semua yang ex-pro lah. Jadi tak boleh buat apa. Ini masalah juga ni. Ni kawan sendiri. Ni kawan sendiri block. Aku kena block. Jadi ni okey. Big masalah. Engkau dah block aku. Lepas tu engkau tak tangkap gap tu. Sekejap lagi tengok. Dia ke tepi. Putus nafas ni Big time Ni ni. putus nafas. Tengok gap depan dah banyak. Cakap, oi, kau tak close the gap. Masa ni aku nak dia cakap, aku tak cakap lah, aku just apa, dia ke tepi, faham-faham lah, aku potong. Dia kat sini dia dengar tu. Cakap, Big, pakuk. Dia pakuk. Tapi depan ni ada corner tajam, corner dia V. Jadi aku pun terkejut juga tengok kat map. Berarti ni pun boleh tahan juga kuat ni pakai cast ni. Nanti dia putus, dia akan stay dengan grup aku lah. So Dura depan, so aku grup 3 lah, senang aku select satu grup 3 lah. Yang ini grup-grup sedap. Jadi kita dah masuk balik dekat tarmac. Tapi speed masih nak maintain sebab Apin yang set pace Untuk grup ni. Apin ni dia seorang yang kita orang respect sebab Dia happy. dia kerja dia busy. Bila dia kayuh betul-betul. Jadi kita orang suka dengan dia. Sebab tu aku pilih dia sebagai appointment aku. Ini grup nombor 2. Masih struggle untuk kejar nombor 1 punya grup. Masa ni kita tukar-tukar buat kerja lah. Tengok level of beza lah. Standard lah ni, aku lap tangan. Kat sini okay lah, sini start yang chaos sikit. Bukan chaos lah, Banyak lompat. aku panggil organized chaos. Semua masing-masing ambil line sendiri. Masa ni aku dah belakang ada lagi orang. Ini yang memang epic lah kayu sini. Semua masing-masing memang lah zigzag semua sebab nak elak lompat. Okay, kat sini aku lompat, pop, aku pause. Gambar fotografer ni. Mantap. Tengok. Terima kasih fotografer. Okay, sini speed dalam 32, 3 lebih lah kira maintain sebab korang nak bezakan road race dengan gravel race tak sama. Road race memang diorang tekan 45. Tapi sebab gravel race ni mostly diorang akan conserve energy, tak sama dengan road race. Gravel race diorang akan 35 tu dah kira laju dalam atas gravel. Lepas tu yang gravel race ni kena pandai maintain pace. Aku masa ni terus terang lah, aku pun tak tahu aku boleh ikut tak satu grup. Okey, part ni kelakar. Sebelah kiri tu Jemeh, sebelah kanan tu Daniel, organizer. Dia minta air, tapi Jemeh kasih botol. Dan masa dia orang cerita dekat kedai makan Noah dengan Daniel, kedai makan diorang lah, ceritanya masa ni kalau aku tengok ada interaction. Daniel macam bengang dengan Jemeh sebab Jemeh kasih air yang bukan air, dia kasih botol tu. Botol tu dalam tak ada air. Tapi kat kedai dia cakap tu botol backup dia. Itu yang dia tengok. Kenapa bagi botol backup, kenapa tak bagi botol air? Lepas tu diorang macam confused kat situ lah. Tapi kat depan tetap ada lagi footage dia kan? Ada lagi, kejap lagi. Kat situ ada sambung dengan cerita dia lain pula. Ni footage yang boleh kata, nak kata single track. Ni bukan single track lah. Nampak laju sebab ya tempat sempit. Memang aku pun tak tahu, dia orang memang hammer speed ni. Aku macam boleh juga hammer speed macam ni. Memang laju lah diorang. Mantap lah. Sebab main mutual understanding dalam grup ni nak kejar grup depan. Tapi tak kesampaian sebab level tu jauh beza. Jauh beza dia macam yang depan tu pro,
ex-pro, yang belakang ni enthusiast. Kita ni group enthusiast. Cuma itulah, memang tak kesampaian. Masa ni belum hujan, cuaca bagus, angin tak rasa sebab banyak pokok terlindung. Okey, kat sini sama juga macam yang tadi, organize chaos. Elak-elak lopak air. Sebab lopak dia tu, macam Noah organizer cakap, lopak dia tu tak boleh percaya. Sebab ada yang tak dalam, ada yang dalam gila. ada yang profil dia macam zoom cantik, ada yang zoom tayar kau terperuk masuk. Masa tu kau terkejut. Jadi kena jaga. Aku kena 2 kali. Okay, group ni memang zigzag, organize chaos tapi cantik. Diverge 2 biji, 1 Cannondale. Yang depan tu aku tak ingat dia pakai apa. Dengan itulah point man Apin. Dia diorang je buat kerja. Yang kita orang kat belakang ni pakuk je lah. Sambung balik cerita tadi. Okay, sambung cerita ni Pop. Ni cerita dia. Jadi Daniel minta dengan Jemil, minta lah, kasihlah aku air. Tadi kau kasih aku tu botol kosong, botol backup. Okay, dia kasih air. Okay, bila dia dah pas air, Daniel pun bengang juga lagi sekali lagi. Sebab tak ada air dalam tu. Sebab dalam air tu dia dah minum. air tinggal sikit. Jadi mana airnya? Aku dah habis aku minum. Dekat sana nampak confusion dia. So macam Daniel tak dapat air. Jadi macam kesian juga sebab Daniel ni botol dia jatuh. Botol dia terjatuh tak tahu ke mana. Itu yang kelakarnya diorang ni. Time ni kita dapat tangkap Apis J. Apis J seorang-seorang. Maknanya dia dengan grup depan dia terputus. Sini Apis J maintain pace dengan diorang, boleh ikut sebab kat sini dah masuk area sawah bendang lah. Dan surprise tu dekat depan lah, memang kita tak expect surprise tu. Memang rancak lah. Rancak. Ni tak silap ni first checkpoint ni kan. Ini first checkpoint dekat depan tu nanti. Tapi kawasan ni memang cantik kalau ada matahari. Yang kurang dia ialah dia mendung. Kat sini Apis J macam main-main. Vibing lah. Vibing. Yes. Recording dia. Rekod tak? Aku cakap ada. Dia buat tangan. Terbang. Ada yang suka langgar lopak, ada yang tak suka langgar lopak. Kalau boleh memang elak lah. Sebab malam briefing tu, malam sebelum race, organizer ada briefing. Kalau boleh elak lopak. Sebab lopak tu ada yang dalam, ada yang terperuk, ada yang rata. Tak boleh nak percaya dengan lopak-lopak air tu lah. Sini masih stay dengan grup tu, pace yang sama 30, 35. Ada masa 30 relax kejap. Masa ni dia satu grup lagi, dia baru sampai sini lah. Aku grup 3. So depan aku ni tak Ni silap Salat. Salat kat sini dia bernyanyi tau. Aku yang nak mati ni, napas tak ada, dia bantai nyanyi. Jadi kita orang satu grup ni semua dah start mental tau. Dah mental dah kira rabak jugalah mental dia. Dia nyanyi macam yang kartun Jepun tu kan. Tak, dia nyanyi memang betul-betul nyanyi. Suara sedap tau. Suara sedap Isu dia, suara dia sedap. Itulah yang kartun Jepun tu. Dia bernyanyi, dia naik bukit, dia makin laju. Yang lagu tu apa, Hime Hime. Tak, ini nyanyi lagu Melayu. Lagu apa? Astaghfirullah, tak ingat lah. Tapi memang suara dia sedap lah. Memang suara dia sedap. Yang isu dia suara sedap. Kita orang semua putus nafas. Tapi dia nyanyi, dia nyak ke depan hilang. Yes. Dia putus lah, lepas tu putus dengan dia lah. Salat memang gila. Salat memang mantap lah. Memang power dia. Grup ni pun laju ni, sebab kalau tengok footage, grup ni lagi laju daripada grup 2. Dia memang level lain lah. Jauh beza level tu. Tapi yang buat kelakar ni Galo ni, aku tahu aku nak masuk race, tapi 1 km aku tak kayu training. Jadi senang kata, race ni aku minta nyawa, ikut orang power. Ni time ni dah Iril dah putus dari grup 2, so jadi grup 3. So aku follow dia lah, dia dengan Boy. Big tak silap nanti akan campur dalam grup kita nanti. Big kat depan kau masa ni? Big kat depan lagi. Masa Big memang tak dengan grup aku tengok-tengok dia mana dia hilang tak tahu. Nanti kita nak sambung dengan grup dia lah nanti. Oh, depan Big ada grup lagi? Ada sikit. Berapa orang? Dah putus-putus tak silap 2-3 orang macam tu. Kata ni more tu grup tu dah start pecah tau. Dah putus. Jadi yang grup 2 yang betul-betul fit sekarang dekat grup 2. Lepas tu ada pecahan rider, lepas tu kita orang kat belakang lah. Sudah, tak nak main dah sekali lagi. Kita kontrol je lah. Aku set pace, tapi pace time ni tak laju, maintain 28 macam itu je lah. Ini sebenarnya ada angin depan tau, angin depan rabak. Sebab tu aku tak lap lens aku, sebab aku tengah fokus macam mana nak kasih lagi arrow. Sebab tu tangan aku tak ada kat hood. Tangan aku semua kat handlebar bawah ni. Memang kuat gila angin time ni. Angin monsun bukan kat tepi pantai je, dia dekat
semua mana yang lapang memang kena. Ni brother Slate tu kan. Betul lah. Betul dia Ini potong pun geng Anwar. Aku tak ingat nama dia siapa. Sorry abang, tak ingat nama. Aku dah ke depan dengan Apin. Aku niat aku nak buat kerja, tapi sebab tempat sempit tak dapat peluang. Tapi memang Apin dengan brother yang lagi seorang depan tu, memang dia orang tukar-tukar tag team. Kita orang menumpang je lah. Section ni kita orang sebenarnya terkeluar sikit daripada route. Route tu sebenarnya sebenarnya route tu belah kiri kita orang, seberang sungai tu. Sebab tu korang nampak kat sini slow. Dan kat sini kita correction lah dekat jambatan ni aku rasa. Kalau aku tak silap lah. Kiri. Apa yang pakai mudguard? Patutlah untuk cantik. Sini ini nak on the way ke checkpoint 1. Ajis pun aku baru kenal. Dan aku pun tag team dengan dia sampai ke satu tempat lah. Tempat yang rancak. Aduh, maintain pace 35, tapi kita orang, aku pun tak tahulah group belakang speed macam mana. Aku rasa dia orang pun try kejar kita. Aku ada pendapat macam gravel race ni bagus je kalau kumpul-kumpul tag team kan, buat satu group, regroup balik, nyak balik. Sebab bila dah putus-putus sorang-sorang tu macam kurang fun. Betul. Macam ni aku checkpoint, terus terang aku tak ambil air, tak ambil Red Bull, aku tak berhenti, aku jalan terus. Macam Jemir dia botol habis botol air dah habis dua-dua, kasih kat Daniel. Okey, masa ni Daniel memang dah tak ada dalam group sebab lepas satu corner tu dekat belakang aku tahu dekat belakang aku, lepas tu dia hilang. Jemir pergi. Jemir ni pun geng-geng aku tengok main duathlon. Sini gravel section sedap. Tapi angin depan. Aduh. Sini dah start angin sebab kita dah mula menghala ke arah selatan. Okey, sekarang kalau tengok ni nak masuk tempat rancak. Aku termasuk salah jalan dan aku ke belakang. Kalau tengok tepi tu tadi kawan Noah yang pakai basikal dia untuk race tak ingat nama, sorry. Okay, depan aku ni Ajis. Aku follow dia punya pace untuk tempat yang rancak sangat ni. Okay, dah start lumpur dah ni. So peha dengan lutut dah terasa lah tu. Belakang aku ada orang, ada beberapa, 2-3 orang lah. Masa ni Apin dah ke depan sebab dia route betul. Aku masa ni route salah, aku pergi ke kanan, aku tak tengok arrow masa tu. Yalah, hilang dulu fokus kejap. Dia dah start rancak dah ni. Rancak organizer pun tak tahu menahu juga pasal ni sebab hari-hari yang sebelum race ni memang hujan je non-stop. Jadi tempat yang ini memang tak dijangka banjir. Tapi kita lalu ni betul road. Kalau tengok dekat aku punya bahu, memang map tu itulah dia. Jadi aku follow pace Ajis ikut road, aku tengok line dia, aku ikut je lah. Ni memang bottom bracket tu habis lah ni. Tapi sedap ikut Ajis ni sebab dia tak berhenti tolak. Kalau orang lain dah tolak, okey dia Ajis dah slip dia punya pedal, aku pun terstop. macam boat tau tadi. Ajis dia maintain. Aku dah terturun. Kat sini aku sambung balik ke aku tolak, aku dah tak ingat lah. Yang ni macam tolak lah. Okey, yang ini paling hangat lah ni, aku malah nak cerita lah. Semua orang kena lah. Brother ni duduk steady tu. Dia tak nak ke tepi Dia langsung. stone ke apa tak tahulah. Aku rasa dia stone ni. Dia tak nak alih sikit, badan dia tegak. Yang lipat ni lagi dalam. Ini kalau boleh lah tahun depan boleh buka khidmat jet ski untuk tarik basikal. Kayak ke, pasang rak ke, apa-apa lah. Tengok aku dah hilang handling sebab tayar belakang aku kena sedut. Aku tak tahu mana route yang betul, mana satu yang lumpur. Jadi aku ikut line Ajis lah sebab Ajis tak jatuh, aku ikut dia.
Masa ni belakang aku tak rasa ada orang lagi. Diorang dah ketinggalan juga. Aku rasa jemik kat belakang. Ada jemik kat belakang. Aku tengok gambar-gambar diorang lah. Sini Ajis maintain line. Aku ikut dia sampai habis. Memang rancak. Dan basikal kau memang, aku rasa kau dah boleh dengar. Korang boleh dengar ada bunyi-bunyi disc brake, bunyi sek-sek, bunyi botol bracket. Tapi namanya race, nak buat apa? Banyak je lah. Balik bawa cerita. Sayang-sayang basikal buat apa? Sayang-sayang basikal jangan kayu. Korang nak tak kayu dalam air macam ni? Kalau race ataupun suka-suka fun ride ke, korang nak tak? Komen di bawah. Masa ni aku kayu dengan Ajis, memang gear aku paling besar sekali belakang, 46. Dah kipas lah pun sebab ada sifat sedut. Tepi ni tali lah, jadi sorry lah abang. Bukan kurang. Orang ni tangkap ikan sebenarnya. Ni Kurang yang epic dalam kampung ni. abang kampung depan ni rekod video kita. Penat. Tak ada lagi ni. Racuk. Patut cek basikal, tapi tak, aku terus nyak kayu. Tapi itulah. Dah rasa bunyi-bunyi, aku tengok bawah aku punya cage ada salad, ada tomato, ada kacang panjang. Jadi aku berhenti, aku cuci kejap. Okay, kita tengok pula footage Nick dekat tempat rancak ni. Aduh, gerak depan menolak, jadi tak ada chance lah untuk kayu. Bagus kayu lah kalau ni. Kat sini memang kena dismount. Time korang dah teruk sangat ni sebenarnya. Dah teruk. Dah teruk sangat sebab budak depan dah hancur kan. Memang kesian lah korang, tak boleh buat apa lah. Bagus angkat basikal lah. Tapi time ni aku paranoid tau datang. Sebab kepala aku ingat ular dengan lintah. Tapi aku kena lintah kat sini. Kenapa dia patah balik? Tak tahu lah. Tapi rasanya aku kena lintah. Masa naik dekat jambatan tu, aku buang lintah. Aku tak ada kena apa-apa dekat sini, aku minyak je. Tak fikir lintah ke tak fikir pacat. Aku fikir nak masuk balik tamak dekat depan tu. Lagipun mentality race lagi sebab dah terputus dengan point man. Aku rasa macam susah hati sikit lah. Sebab masa ni yang fikir ni dah putus banyak ni, lepas ni kaya seorang-seorang lah. Tapi time ni aku dengan Dura nak ikutkan dah tak berapa jauh tau. Sebab masa Dura cross habis sungai tu, aku betul-betul dekat sungai yang first starting diorang masuk. Dah dekat lah ni. Kira nampak lah. Kau nampak lah, aku nampak lah. Tapi lepas tu terus hilang. Lepas tu terus tak ada dah. Masa dekat dalam air tu yang banyak buang masa. Okay, ini kalau dengar footage ni, aku kayu cadence macam boat. Ni pakai knot dah minta aku dah convert jadi knot. Sebab aku hadap lumpur tu dengan penuh senyuman sampailah kawasan dalam. Line kau dah betul lah ni, ikut yang paling kelabu. Tips untuk kayu dalam air. Cari kawasan paling cetek. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu kawasan paling cetek? Tengok air. Warna air tu dia ada kelabu, ada coklat. Tengok yang paling light. Tak coklat, paling light. Paling light tu maknanya bawah tu ada tarmac atau bawah tu ada tanah. Kalau yang coklat pekat macam yang kiri tu, tengok ni ikut line rumput kan. Itu paling selamat lah. Jadi brother ni potong aku. Lala dia nak kayu tau. Lala basikal dia deep dalam tu. Dia mula lagi, tak apalah, kita tolak je lah. Jadi kita tolak je lah. Dan ni orang kampung rekod aku. Dia tanya aku ni mangsa banjir ke? So aku cakap ya. Sebab organizer yang jadikan kita mangsa banjir kat sini. Sekejap, aku tengok brother-brother ni sebenarnya orang-orang yang sama yang tu. Cuma aku rasa dia bergurau dengan kau lah tu. Saja nak kasih support dia, dia rekod. Masih dekat kawasan area ni lah aku nampak kau. Kau berhenti tepi ni. Oh, kau nampak aku. Nampak. Lepas, tapi pasalkan dah barai lain air tu yang tak nak catch tu. Oh, kesian. So ni tak stop sebab fikir Dura kat depan aku sangat ni, boleh catch ni. So aku continue jalan dengan sayur-sayur padi semua dekat reset ni. Yang barai tu nampak. Paling baik siap. Nick puji route ni lah. Ini footage aku dengan Najis tag team. Dan ada satu point kat depan, masa ni botol cage aku dah pecah sebenarnya. Tapi aku tengok botol cage aku dah berjoget-joget. Yang botol cage dekat situ.
Akunya ni botol dah goyang. Adjust kejap. Rupanya dah pecah, jadi aku biarkan goyang je lah. Jadi aku buang masa kat situ. Okey. Ini footage dekat Selot. Ini memang skill cyclocross. Kalau kau tak pernah main CX, belajar-belajar lah. Ini memang banyak menggunakan muscle dekat peha kau. Memang sakit lah. Dan satu part tu kat sini aku rasa aku tak percaya sangat dengan terrain tu. Aku siap macam nak berhenti sekejap, berhenti ke tepi, lalu tepi. Yang ini aku rasa. Dan kat sini aku macam aku tak nak gunakan masa. Aku turun jap kaki, aku tolak sikit. Kira sebab bukan tak pandai, kaki barai. Itu je sebab dia kan. Sebab banjir tu dah buang energi dekat 20-30% tau. Nah ni nampak Selot. Nampak macam tak ada benda. Ni kalau orang yang tak biasa main Selot, macam aku tak ada background off-road, memang sakit lah badan ni. Dan tak pandai sangat handling. Aku nak kena belajar lagi lah. Oh, jambatan ni cantik. Tapi masa ni aku sorang-sorang. Aku tengok orang belakang tak ada, orang depan pun dah jauh. Tak tahu nak dengan siapa. Aku kayuh ikut pace aku, layan rekod jambatan dia cantik. Kawasan ni part Selot ni memang putus daripada group. Memang banyak kayu seorang kat sini. Sebab skill dia tak sama. Tapi dekat part ni aku banyak kayu dengan orang yang aku kenal. Okay, korang tengok ada arrow situ. Organizer memang mantap. Arrow dengan tali gantung untuk point. Cukup komplit. Tak payah pakai ada gamin tapi tak guna. Aku jeling saja. Dengar bunyi tadi. Aku dia tak ada bunyi. Aku biarkan off silent. Nanti kan bunyi-bunyi annoying. Dan ni hujan lah, part kau hujan lah. Depan lagi aku rasa. Kiri start dengan sikit dia. Aku ada jumpa seorang member Kohek, dia patah balik. Dia jalan ke arah aku. Cakap, tanya aku, jom lah jalan ni. Betul lah jalan ni. Lepas tu dia kayuh sama lah dengan dia. Ni baru sampai jambatan tu. Sampai jambatan. Maknanya dia tak berapa jauh dengan aku sebenarnya. Cuma memang, nak ikutkan memang dekat. Tapi ayolah, kalau kau tak training, kau follow lah. Diorang memang training. Aku tak training langsung, jadi nak ikut dia, kaki dah start give up tau. Try follow up speed dia lah. trail ni cantik. Trail ni cantik. Trail ni memang eye candy lah. Tak ingat. Ini tempat-tempat ni dah banyak kayu sorang-sorang lah. Ni banyak seorang. Yang ni pun nampak masih ada pace lagi layan. Tak adalah slow sangat. Tak adalah kayu nyak hentak laju-laju. Sebab nak maintain energy untuk habiskan 100 kilo. Ni dah lebih ke arah recovery lah. Recovery time ni. aku rasa dah setengah rasanya belah sini. Sini nak kata tempat ada climb, tak banyak climb lah, banyak flat. Ni jambatan kedua ni jumpa. Aku dekat jambatan kedua aku tak rekod aku rasa. Sebab dah layan sorang-sorang kan. Ni tak silap aku dah start barai. Angin on ni sini. Sebenarnya ada angin. Ini hujan renjis sikit lah. Sikit je hujan. Terfikir dia pakai hujan ke tak? Dekat sepanjang jambatan ni fikir nak pakai ke tak. Sampai ujung tu alah taklah basah je lah. Aku pun tak pakai dah. Walaupun dekat dalam poket belakang. Ni. Barai weh. Betul. Yang ini aku tak tahu aku dengan siapa, tapi kat sini aku dah start rasa sakit badan lah. Tangan aku dah start lenguh. Lepas tu aku dengan si Digo Head dekat depan aku. Masa ni aku fikir lah dia hujan lebat ni. Macam nak buka nak pakai raincoat ni, macam tak payahlah. Lagipun belakang dah kotor kan. Teruskan aja lah. So kalau race gini nak pakai raincoat, pakai dari awal. Jangan pakai masa setengah. Lesson learned. Kat sini memang kerikil macam hard pack dan dia punya feeling memang tak sedap. Aku dah start sakit siku, sakit lengan, bahu tak sangat tapi dah sakit dah ni. Tapi memang dah sakit lah badan semua ni. Kita nak ke hala Utah. Tengah-tengah sakit ni tiba-tiba Jaka ni ada story dia. Masa race tu, okey ni Jaka. Masa race kat awal kita nampak dia tayar bocor. Tayar dia bocor, dia berhenti tepi, dia betulkan, dia tukar. Boleh kata grup aku pun potong dia juga. Grup Nick pun potong dia tengah tukar tube lagi. Jadi maknanya dia ni memang betul-betul kejar. Kira lepas banjir tu memang denyak lah. Tu aku cuba ikut speed dia, tapi sebab masa ni aku kaki ada, tangan tak ada. Kelakar belum dengar kan? Kelakar. Layout
pasir tu bukannya menegak tau, dia mendatar. Jadi setiap mendatar tu dia menghasilkan gegaran yang sangat menyakitkan. Lepas tu stretch kawasan ni panjang. Jadi aku tak ada rekod part ni. So aku banyak kayu dengan Aril. Kayu berdua dengan dia sini. Dengan berhenti ni lain, Fotografer? sebab ni lain. Tu fotografer yang lens panjang tu. Dia tu. Siapa nama dia? Dia hari dia. Zaidi. Terima kasih abang ambilkan gambar. Ni pun fotografer juga. Dia orang potong rushing lah sebab Nak follow yang depan tu. kalau korang fotografer jadi fotografer event basikal memang korang rushing. Walaupun macam tak ada apa-apa memang korang rushing. Utah. Okey, ini aku dah masuk part Utah. Sapik Ramat dekat depan dengan Shidi dia dah belah kanan. Aku tak yakin dengan surface sungai ni sebab road map tu dia tunjuk atas. Ni ada 3 level. Sungai, tengah, atas. Aku ambil tengah. Dan sebenarnya ikut laluan tengah ni sebab checkpoint kedua ke checkpoint ketiga yang ini. Yang ni last checkpoint. Ni last checkpoint. Okay, ni last checkpoint ketiga. Masa ni memang dalam kepala kita orang kita dah rindu tarmac. Kau pernah tak kayu gravel? Nak tak? Kau nak tarmac. Kau dah sebagai orang yang kayu road bike, kau dah biasa dengan tarmac. Aku bosan dengan tarmac. Aku nak gravel. Aku nak something yang seronok sikit, fun. Something yang betul-betul pack, keras. Tapi bila dah kena tempat macam gini, organizer buat race route ni, bila stretch gravel tu menyakitkan badan, stretch dalam 10 kilo 12 kilo, engkau penat, jadi engkau rindu tarmac. Itulah yang kita orang rasa. Jadi siapa yang tak race ni, korang FOMO. Kalau next year ada ataupun mana-mana race yang mana-mana buat, siapa-siapa KLJB, Penang, ada masa pergi je lah. Ini memang Utah, tempat ni cantik. Kayu pun kayu pun cantik. Okay, kita cerita kat Sapik Ramat. Sapik Ramat ni unik dia ialah Single speed. dia kayu pakai fixed gear gravel race. Dia maknanya kalau dekat depan maknanya dengan group first lah ke group second aku tak tahu. Dia first. Maknanya masa ni baru aku jumpa dia. Sebelum ni dia memang dia tak ada potong aku. Cuma yang meledak ni Jaka je lah potong aku. Maknanya Jaka dah potong Sapik. Sapik maintain pace gini. Aku pakut dia je lah. Dia show dia berat kan, tengok cadence kaki dia. Okay, dia Sapik dia maintain pace. Dia tak slow, dia tak elak-elak lecak. Kita orang elak lecak. Kat sini memang macam trauma sikit lah sebab tempat-tempat ni size. Depan tu jalan besar, kita kena cross depan. Jalan tak sibuk, jadi tak risau sangat lah. Tapi tengoklah kiri kanan kan, janganlah kau main nyak terus je. Kat depan ni dah dia kata single track. Bukan single track lah. Bukan Bukan single track. Consider as single lah juga. Consider as single. Tak tahu ni jalan apa, construction ke apa dia orang ni. Ni jalan Depan ni ada booby trap. nak kata booby trap. Dia Kawasan rancak lah senang kata. aku panggil feature sebab benda tu tak sengaja. Sebab dekat tempat Gravelia JB pun ada benda ni. Kau nampak tu lepas. Sapik Ramat lepas. Aku tak lepas. Aku sangkut kat helmet. Padahal kita orang ada drop post ni. Aku dah drop berapa post. Tapi Aku aku tak sangkut lepas. juga. Sangkut juga. Jadi Sapik. Sapik Ramat tu benda kecil. Dia pun masa aku jumpa dia dekat habis race, dia pun cakap aku tak bajet tak lepas, tapi aku masuk situ aku pejam mata, lepas aku terus jalan. Dia pejam mata kat situ. Sapik komen bawah. Sapik dah hilang. Aku dah tak ada orang nak pakuk. Aku pun penat sebenarnya. Kaki dah rasa nak cramp. Belah kanan, belah kiri okey. Okay, ni Nick baru nak masuk Utah. So aku tak ikut jalan tu, aku tu ikut atas siap-siap. Maknanya kau ikut tengah, atas sana. Ya, dia ikut bawah. Yang diorang organizer plot kiri atas. Yang tengah ni yang diorang nak. Yang kanan tu bukan. Di kawasan ni bagi aku dah start dah nak habis gas tau. Angin shot kuat segila-gila angin lah ni. Sini pun kayu seorang tak silap. Lepas tu Arif catch up aku dekat checkpoint. Aku berhenti makan lah. Pisang, Red Bull, air, lagi seputus simbah muka. Masih nak mampus peluh. Bagus juga korang berhenti kan. Kenapa aku tak berhenti Ego ke apa? Ego So kat pokok ni pun aku dismount lah. Sebab
ada satu dia punya batang dahan tu macam mencocok kan, aku takut tercocok. Kalau kat Gravelia JB tu aku tak turun, aku jalan terus je. Itu tinggi, ni rendah Ni sikit. rendah, ni rendah. Ni Sebab tu aku tak kirakan lepas. tak silap, yang ni gravel yang terakhir sebelum masuk 15 km neraka tarmac. Ni. Ni dia. Ni aku dah masuk aero position, angin dari depan. Ini route ni memang ke arah Balik. timur, ke arah timur. Maknanya angin monsun dari timur. Memang kau menghadap lah angin monsun tu. Jadinya aku dah TT position dah. Speed kalau kau tengok 24 saja, 24-25. Itu je speed yang boleh larat. Pun barai. Sapik dah hilang. Aku tak tahu dia pakai kuasa apa. Kuasa Romero. Oh, dia kuasa Romero lah Sapik. Yang TT position ni memang neraka lah. Nick pun dah masuk tarmac ni pun aku neraka. laju sikit lah kat sini, memang aku ada sikit forte aku on the road. Position. Ada sikit je lah. Kalau Sini korang lah, nak sini. tengok angin dia, korang boleh tengok pokok. Tengok pokok depan tu. Condong sikit dia. Angin dia halus-halus tapi terasa lah. Kira tempat tu memang tu lah tarmac yang kau kayuh. Walaupun lagi 10 km nak sampai, tapi kau rasa macam seminggu kayuh kat situ. Sekampung ni sebenarnya jalan masa pergi. Masuk kan? Pergi, tapi masuk balik. Cuma masa nak last tu ada divert sikit ke pantai. Sebab diorang tak nak lah kita sprint ke apa dekat kampung-kampung orang. Jadi nanti Anwar punya idea, dia kata nak bagi lagi epic dia kata. Tapi memang epic lah. Epic. Semua orang cramp tepi laut. dekat tepi laut. Semua orang cramp. Sepatutnya keluar belah kanan ni. Aku terkeluar sana. Budak-budak tu kat tepi tu, budak-budak volunteer. Terima kasih volunteer. Aku keluar kat sini je lah. Sini ada lubang, aku main keluar je lah. Tak fikir apa dah. Dan fotografer motor nanti kejap lagi dia potong belah kanan, dia rekod video ke rekod story, aku tak tahulah. Kalau aku tengok speed tak jauh, tak laju, aku dah barai dekat aku kira konsep aku don't kill your legs. Kaki dah nak habis, jangan habiskan. Maintain. Tak laju ni berapa speed? 25, 24. Layan je, dah nak habis pun. Lepas tu dah pantai Sri Nipah. Jadi aku tak tahulah macam mana nak masuk ke atas tu. Aku tak terfikir macam mana dia orang nak masuk ni atas. Aku masa ni ingat mati-mati ni finish line, tapi tak ada orang. Ni ada batang kayu ni, aku main angkat dia. Aku ikut je lah budak motor ni, budak volunteer. Aku ingat sikit bab pantai, rupanya panjang juga. 300 meter. Aku pakai deep wheel kat sini. Aku pakai 45 carbon. Kalau korang tengok aku punya story kan aku bawa basikal aku terbang melayang. Kau bayangkan angin tengah kuat belah dari kanan. Aku dah mengempor-gempor ni. Nampak aku ayu-ayu dengan basikal aku lawan angin dari pantai timur. Angin monsun. Angin dah nak habis dah ni. Ada spectator kat situ, ada fotografer. Biasa dia orang tunjuklah kat mana nak naik. Aku pun main naik je lah kat sini. Kat sini nak naik, tayar aku terperuk. Aku unclip dua-dua kaki, kiri kanan. Aku masuk balik, kaki aku dah habis hari ni kat sini. Kaki aku dah habis. Aku tak payah tekan, aku guna kaki kiri saja. Aku pun tak tahu mana laluan dia. Jadi budak dah kata, "Duduk sini." Aku pun ikut. Oh, situ okey. Masuk balik gerbang yang masa kita launch. So, adalah budak yang kenal aku sorak. Aku dah habis race. 100 km gravel. Off-road. Lawan angin. Lawan angin. Pasir Cyclocross. Ni pasir semua. Aku berhenti jumpa Kasha ambil gambar, jumpa Jaka. Jaka pun dah sampai. Aku tak nampak Sapik Rahmat kat mana. Rasa Sapik Rahmat sampai dululah. Masa ni dia pun cakap, kau punya si Iqbal, kau placing belas-belas tu. Jadi aku check dalam 14-15 lah aku habis daripada 132 orang race. Kira untuk debut race gravel untuk aku, placing belas-belas tu kira alhamdulillah. Jadi nak push ke
top 10. Mantap lagi. Aku nak target juga top, memang target top 10, tapi ada yang lagi kuat, lagi ex-pro, pro masuk, jadi salah. Mungkin kalau ada kategori pun tak tahu lah, kalau aku disiplin boleh makan, tak boleh makan tak apa, janji have fun. Masa ni aku pun skeptikal juga tunggu Nick. Ni aku pun dah habis, kaki aku kanan dah habis aku tegakkan untuk relax, masa kotor semua lah. Tengok basikal Tapi aku masih nak tunjuk basikal juga. Walaupun rehat, aku bangun tunjuk basikal macam inilah rupa dia lepas race gravel. Terus yang habis bawah ni kan. Kan kayu Abang cerita apa aku aku bercerita kan, standard lah. Ibal depan dia. Dia pelik. bagusnya Ibal dengan Akasha, diorang pakai e-bike yang specialized kasi untuk guna untuk pergi tempat-tempat checkpoint ke apa, tempat-tempat yang menarik untuk shoot gambar racer lah, gambar-gambar peserta. Terima kasih korang, dedicated dan Yang e-bike. passionate benda-benda ambil gambar event ni. Kalau aku pun aku buat benda sama kot kalau racer. So the e-bike blue. Iran pointman aku dah lama sampai sebenarnya, dia nombor 7. Lepas tu you went out. Iran depan aku nombor 13 macam tu lah. Hafiz J sampai Hafiz J sampai tak jauh sangat dengan aku lah. Dia mungkin nombor 18 ke 19 lah. Kaki dia habis dah ni. Dia tak tunjuk, Naik motor kan. tapi dia dalam, naik dia terus terang dia dekat belakang dia cakap kaki habis tu, kaki habis. Ni Ijam sampai. Bagus lah budak ni, backpack lepas tu sampai. Okay, kau pun dah nak sampai. Kau masa dekat kampung ni dengan siapa? Ada satu brother tu, tak ingat lah nama dia. Tapi dia macam selalu tengok belakang lah. Cakap aku potong kot. So aku macam Kat depan kau? kat depan aku macam tak apalah, duduk je lah belakang. Dah nak pergi ni macam ni. Kau ada spray dekat pantai? Tak ada. Aku tak ada nak buang masa dan juga energi aku macam tu. Ni kaki aku sebenarnya dulu dah nak cramp ni. Dah nak cramp Dah nak cramp. Save your legs. Sebab masih yang dekat tarmac tu aku hammer. Ni kau nak pergi mana? Laju. Tak, aku ikut jalan yang dia bagi arrow tu lah. Oh, Aku memang Oh, yang ini aero tak. lah. Aku dah try. ini dah bekas orang lalu ni, tapi aku degil gayuh juga kan. Wah, aku boleh apa? Kira aku untung lah ambil tempat fresh. Nah. So kat sini Berapa speed ni? belum, ni tak laju sangat. Ini aku macam spin je. 25 lah. 25 lah dia kurang. 25, 30. 25. Banyakkan 25, 28 dah. Tak boleh. Untuk aku lah. Okay, kau boleh aero position dekat sini. Aku pun tak boleh aero position. Boleh. Kau sebab bukan deep rim. Deep rim berbeza. Dan kau lagi laju daripada aku sebenarnya kat sini. Masa ni kita orang dah ngumpat kau. Ingat aku lambat sangat kan? Ngumpat sebab kau nak shock apa? Kau nak, Chicken. bukan chicken lah. Nak give up. Kita kata give up route to start. Dekat Garmin tu tekan route to start. Kira itulah sebab kau cakap macam gitu, aku ingat kau nak buat gitu. Tapi kira kau ada kaki layan. Tak tahu lah, dia nak kata ada kaki time dia pun tak. Tu juga macam aku beranikan diri. Aku paksa kau push. Tapi heart rate tak koyak. Hari berapa? Heart rate average 164. Agak unik lah untuk aku. Kalau korang kenal aku, memang heart rate aku tak pernah 164 kalau average. Mesti 175 punya. Masa ni kita orang dah ngumpat kau lah. Tentu ada Aku dah minta Buyung pinjam telefon kau. Telefon aku mati. Buat apa? Aku nak telefon Nick. Buyung baru keluarkan telefon. Kan, burung baru keluarkan telefon. Tiba-tiba kau muncul. Dekat sini. Tak sedap aku, kaki aku dah cramp tau. Yang buat crampnya ni. Ini pasal nak kena tangkap turun lah. kaki kan. Dua-dua ni lock. Okey, kenapa aku slow? Sebab aku dah lock kaki aku dulu. Tapi orang kata ego aku tahu je lah. Aku tahu Ni masa tu tak payah ni cakap tak payah Buyung, member dah sampai depan. Kira macam aku pun happy lah kira. Nampak bal lalu. Dan tadi kat footage kau nampak dia lalu kan. Tu Dia lari kan. dia lagi. Ni dia dah baling air kat kau kan, Buyung kasih air. Kau jerit. Aku okey. Padahal tak okey. Padahal memang dah lock kaki. Tapi bagi aku tak pernah finish race
Yang ada orang sambut aku. Biasa finish dia macam Siapa ni? siapa kau? Jadi ada unik lah kat sini gravel race. Buat aku happy. Aku walaupun aku climb sekarang ni, tapi aku happy. Ni kau dah campak basikal lah. Aku dah campak basikal lah. Alhamdulillah. Lepas tu lupa dah tutup lah. Lupa tutup. Engkau dalam nombor 39 atau 40 lah kau finish. Tak, aku consider as aku 100. Tak, kau kira top 50, kira tak sampai 50. Ramai lagi yang ada chicken, ada yang tak habis. Tapi memang epic lah. Sebab ramai juga yang dapat apa bandana ni. Sebab aku tak training masuk race ni. Memang aku buat kerja gila sebenarnya. Ni finisher. Ni motor Kau nombor macam Ni aku nak acah-acah nak buat back check tapi malas. 40 sebenarnya kau dengar lah. gambar. Tak, kalau nak tengok, hello, aku ambil gambar pun lambat. Jadi conclusion, kesimpulan race ni, event ni memang mantap lah. Kita orang puji sebaik-baiknya. Sebab sebelum ni gravel race tak dapat rasa yang feel macam ni lah. Bukan gravel race, road race. Road race. Road race tak ada feel macam ni. ni. Gravel race kita kita orang organize sebab kita dapat masuk. Then race-race gravel lain ada. Tapi kita pun sebagai organizer, kita macam Tak boleh nak join. tak boleh expect macam mana nak top level-level SCW. Dan korang punya, kita puji lah, SCW memang go all out untuk buat event. Makanan banyak, bukan cukup je, banyak. Merchandise banyak, cukup. And then ada belon-belon semua. Nampak macam betul-betul proper event. Proper event lah, proper professional event. Jadi bagus lah. Jadi buka mata untuk organizer yang lain. Kita orang akan up lagi event lain-lain. Korang punya route planning memang terbaik, bagus. Map semua cukup. Map cukup, direction cukup, arrow cukup, gantung-gantung tali tu semua cukup. Orang yang tak ada map, yang tak pakai head unit pun boleh complete. Macam kita orang pakai Garmin dengan Wahoo, bonus lah. Jadinya kudos Untuk tu. So kita akan tunggu next year punya korang punya event Galo yang ini. Route dia simple, Flat tapi rancak. flat tapi rancak. Cuaca dia epic. Jalan dia epic. Memang tak pernah jumpa lah kalau jalan tu torture kau. Diorang pun Jalan je lah. diorang pun macam main gamble lah juga. Bagi aku fun lah. Event ni memang antara yang paling fun yang pernah aku join. Kita orang sebagai organizer tempat lain, kita orang rasa macam mana nak satu level ataupun top korang punya event. SCW, korang memang terbaik. The best. Harap korang buat event ni lagi. Race ni annual punya event lah. Atau sebab pada Timur ni ada tarikan dia sendiri. Korang ada terrain, korang ada feature-feature yang menarik. Jadi gunakan sebaiknya lah. Dan apapun good luck untuk future venture. Apa-apa kita support, InsyaAllah. Jadi untuk video YouTube kali ni, itulah breakdown, race breakdown, race Galo Gravel Fest tahun 2021.